Masih chapter 5. So hari ni nombor 8, 9, 10, betul? Betul tak? Betul. Alright, so saya tak nak cakap, saya nak buat yang present. Sekejap ya. Saya masuk dekat Word. Kalau awak tak buat lagi sini ni, kelas lain dah buat dah ni semua ni. Orang dah buat present. Sekejap ya, saya kena cari mana. Saya pula depan rumah. Okay. So saya buat dulu. Okay. Nak ingat balik awak. Awak ingat ke tak ingat? Masuk dulu kelas ni. Class point ni. Dah, 17. Mana lagi yang lain ni? Okay, siapa yang dah masuk? Okay, ni. Sekejap. Ni kelas. Satu lagi. Okay, set. Okay. Jawab soalan dia. Soalan dia tanya work done on object 0 when saya bagi dia punya clue dia guna formula. So ada 3 bila work done on object is 0. Ni dia punya code. So ada lagi berapa orang tu? Seorang tak ada. So ada lagi 3 orang. Mana lagi 3 orang tu? Sekejap madam. Okay, siapa yang dah? Lagi. Siapa yang tak ada ni? Lagi 2 orang. Lagi seorang. Awak total 23 kan? Lagi seorang lagi. Siapa lagi seorang? So hari ni tak buat ni quiz. Tapi saya kena cari masa. Mungkin saya nak buat hari Jumaat kot quiz awak nanti.
Minggu depan kita ada UPS Faizuddin tak dapat masuk. Cepat. Ramai sangat pending ni. Dia punya keyword adalah dekat formula. So kalau dapat formula tu okey lah. Saya share ni. Boleh tu saya nak pergi. Sikit. Okay, ni. Gmail dulu kot. Ni ada saya dah create assignment attendance saya dah add attendance tutorial. Siapa yang dah siap tu boleh tengoklah situ. Okay, so saya dah nak ni berapa orang lagi ni? Selamat nama gini, Alia, Saiful, Aisyah, Haris, Hari, Atira. Okay. Lagi saya 5 orang ni, Alia, Saiful dengan ni. Okay, so kalau awak ingat balik, work is done adalah W equals to Fs cos theta ataupun F dot S. Okay. So W adalah Fs, F dot S ataupun Fs cos theta. So when the work done will become 0, so you nak dapatkan work ni equals to 0. So nak dapatkan work equals to 0, ada satu. Cara pertama adalah F0. Tu je lah tulis F0. Yang kedua S0, bila S0, 0 dah dapat apa? Dapat 0. S dah dapat 0, dah 0. Okey, yang ketiga adalah bila cos berapa dapat 0. Tu kena tekan calculator lah. Kalau ikutkan ni 90, calculator, mana calculator saya. Kalau tak hafal, tekan je calculator, is okay. So kita tekan. Cos 0 dapat apa? Cos 0 ada nilai 1. So kita tekan cos 90. So cos 90 dapat 0. So cos 90 lah. So maknanya akan dapat 0. So jawapan dia adalah bila F adalah 0, S adalah 0,
Angle adalah 90 degree. Okay, jom kita tengok. So saya tengok responses lah. Okay, so S0 okay, Jong Yang bagus, Alia bagus, Shuyu bagus, Farah okay betul, Man Kan Sheng betul, Terzing Huan betul, Wani betul, Melis betul, Amira betul. Ni negatif lah, pada negatif Amira. Terus tekan apa ni? Daniel, nama mana satu lagi? S kosong. Ni siapa? Daniel. Oh, Daniel buat 2 kali. Force no displacement, no force exerted, lepas tu perpendicular. Okay, cos 90 degree. Okay, maksudnya ramai faham dalam ni. Constant velocity boleh jugalah. Kalau constant velocity force zero lah. Apa ni? Ni salah ni, force exerted pula. Sanadi salah. Ni betul perpendicular. Constant velocity sama dengan F kosong lah sebab A kosong. Okay, displacement zero, work, conservative benda ni. Ni pun tak cukup. Okay, Hakim pun tak cukup. Velocity kosong, accelerate no force. Okay, ni displacement, yang ni constant. Okay lah. Okay, yang ni tak cukup. Yang ini apa benda ni? Bila A kosong. Ini awak repeat benda yang sama. Angle 90 degree F kosong, betul 90 degree F kosong, no force, does not move. Okay, boleh lah. Okay. Madam, Ya. kalau dia jawab kalau force, kalau dia tanya kan, jawapan dia force without motion, sebab force tu tanpa motion boleh madam? Without motion. Dia sebenarnya tak boleh without, kalau kita cakap without motion, sebab kalau ada pergerakan pun boleh dengan syarat dia constant velocity. So tak semestinya benda tu kena static. Kalau bergerak pun boleh. So kalau paling bagusnya awak letak F kosong lah. Faham tak? Okay, so saya masuk kepada, okay, saya dah pergi kepada tadi. So saya nak pick lah orang yang akan menjawab soalan. Orang yang akan menjawab soalan. Okay, sekejap dia. Tadi sini kan. Okay, saya pergi pilih. Dan 2 tadi kan. Apa benda ni? Pick. Okay, so tadi kita 8, 9, 10 Okay, kita pilih lah siapa yang nak kena ni. So nombor 8 Melis. Nombor 9 Man Kai Sheng. Nombor 10 Aisyah. Okay, so 3 orang ni tolong upload awak punya jawapan dekat sini. Sekejap ya. Ini saya kena restart balik. Okay. Upload dekat sini jawapan. 3 orang tadi tu. Siapa tadi 3 orang? Melis nombor 8, 9 Man Kai Sheng dengan Aisyah nombor 10. So tolong upload jawapan awak kat sini. So nanti kita sama-sama tengoklah jawapan awak tu betul ke salah. Melis, mana jawapan awak Melis? Kakak gambar, upload dekat yang class point tu juga. Tak payah kat Telegram. Mana Melis? Melis ada tak ni Melis? Oh, madam, jawapan yang tutorial. Jawapan tutorial 8, 9, 10. Okay. So you question number 9 only. So you just upload number 9. Okay, siapa yang upload dulu saya terus pergi kepada soalan dia. Okay, Melis. Okay, kita buat Melis punya dululah. Okay. So ni Melis pun jawapan. Yang ini saya kena kecilkan. Sekejap ya. Okay. Ya. Sekejap. Nombor Melis nombor 8. Okay. Okay, ni kita tengok soalan Melis nombor 8 ya. A constant force, so dia bagi F 2 times 10 power of 3
acting on object of mass 5 times 10 power of 3. So ini adalah M. On horizontal surface. And initial velocity they give you is 4. By using work energy theorem. Apa formula work energy theorem? Okay, saya tak tekankan hari tu. Work energy theorem memang betul. W equals to delta K. Tulis ini tak boleh lagi. You kena tulis W net. Dia adalah work net. Bukan W je. Dia mesti W net. So kalau apa beza W dengan W net? Kalau W equals to F dot S, maksudnya F ni boleh pecah 5 tu. Normal, weight, tension, friction kan. Tapi kalau W net mesti F net. F net. F net tu adalah F total lah. So ataupun sama dengan ME. So mesti beza, kena tahu beza ni dengan ni. Kalau you nak guna work energy theorem, we are refer to W net. Macam Melis buat ni kan, W equals to K ni. Okay, tak boleh Melis. Yang ini apa Melis kena buat? Saya dah download kan dia punya. Okay. So, apa yang you kena buat? You kena tulis yang itu adalah net. Tambah perkataan net Melis? Boleh Melis? Okay, madam. Melis, awak kena jawab sebab ini soalan awak ni, awak assistant saya ni. Okay, okay. On camera. On camera pula. On mic. Okay, so calculate the velocity after it have moved. So dia ada S lah 300. So they ask you to calculate the horizontal surface of the smooth. So they ask you to calculate velocity V. Okay, kita tengok apa Melis buat. Okay, dia guna formula. Okay, yang ini satu markah lah sebab dia guna formula work energy theorem. Dia faham lah W net equals to delta K. Okay, so delta K adalah half mv squared minus half mv squared. So apa Melis buat ni, dia nak cari V. So M ada, V nak cari. So U pun dia dah bagi tadi 4. So yang ni betul. Okay. Alright, W. Macam mana Melis ni dapat W? Dia guna formula W equals to F dot S sama dengan Fs cos theta. So dalam kes ni, F dia hanyalah F ni. Okay. Kalau pertama sekali kena buat adalah free body diagram ya. So kita ada normal, kita ada weight, kita hanya ada external force. Kita tak ada tension, kita tak ada friction because dia cakap ini smooth, perkataan smooth ni. Kalau you tengok ni ada perkataan smooth surface. Okay. So lepas tu, apa yang saya nak kena buat? Okay, bila saya refer kepada W net adalah F net dot S. So F net ni adalah refer kepada F total yang buat kerja, F equals to MA yang buat kerja. Dalam kes ni, acceleration dia gerak sini, so force yang membuat kerja adalah F sahaja. So that's why dia boleh terus guna F. So dia guna 2 times 10 power of 3 darab dengan S cos kosong. Kenapa cos kosong? Sebab F net dalam cerita ni, yang ini, kes ni, F net dia adalah sama dengan F. So F net dengan S dengan F adalah same direction, dia adalah parallel, so that's why cos 0, so dia akan dapat 6 times 10 power of 5. So dia masuk sini, so dapatlah jawapan 16 ms negative 1, which is very good lah. Okay. Alright, question number B. Okay, kita tengok soalan number B pula. Okay, question number B, if the object horizontal is rough, so we are talking about friction. So kita ada friction, is exerted on opposite force. So this is your value of friction lah, 400 Newton. Okay, so apa pertama sepatutnya you kena buat Melis? So you buat dulu lukisan. Ini normal, ini weight, ini force, ini friction. Dan dia bergerak ke sini lah, dia bergerak ke arah 4 dan untuk chapter ni kita ada satu karakter baru iaitu S. Dia sama je, cuma ada satu karakter baru iaitu S. Okay, so sama jugalah Melis guna formula W net. Letak net ya, jangan tak letak net ya. W net equals to delta K. Okay, velocity nak cari, ini yang nak cari, so U dah ada. Okay, masalah sekarang ni saya tak ada W net. So kita tengok apa Melis buat. Untuk W net, dia buat F tolak F. Kenapa tolak Melis? Dia ada kata tadi? Friction ni madam. Yelah, kenapa F tolak F je? Kenapa bukan F kecil tolak F besar? Sebab direction dia. Sebab direction dia. Ya, betul. Sebab direction dia lah. So kalau kita buat table, kita nampak F tolak F. Di mana F sama arah dengan S, dengan A dan untuk F kecil dia opposite lah. So that's why kita tolak.
So maksudnya Fnet ni boleh ada dua cara. Satu you guna kotak atas ni, satu you guna MA. Sebab apa? Total ni dengan total ni akan dapat Fnet. Dua-dua ni akan dapat Fnet. So katakanlah saya nak guna F tolak F. So kalau saya nak guna Fnet, so yang ini adalah sebenarnya Fnet ni. Ini adalah Fnet. So Fnet ni adalah dia sentiasa sama arah dengan S. So that's why Melis buat cos 0. Sebab yang dia tengah buat ni adalah Fnet. It's not refer to F dengan S. Sebab ada student dia akan confuse. Madam, yang F sahaja cos kosong. Kenapa friction pun cos kosong? Bukan patutnya friction cos 180 ke? Itu kalau budak yang dia berfikir lah. Okay, dia kata macam ni. Dia kata okay, ini F. Ini friction. Okay, lepas tu dia kata S dekat sini. Kalau ikutkan F dengan S, okay betul. Theta dia kosong. Tapi kalau F dengan S, theta dia bukan 180 ke? Ya, betul. Itu adalah case you buat one by one. You cari work untuk F, Fs, cos 0. Kalau work untuk friction, Fs. Nampak ni F besar, ini F kecil cos 180. Yes, ini cara you buat split satu-satu. Tetapi saya tadi cari Fnet. Fnet. Because Wnet, saya nak cari Wnet equals to Fnet dot S. So my Fnet, tengok Fnet saya. Fnet ni tak berada dekat yang kena keluar-keluar tu yang 5 jari tu. Bukan, Fnet tu dekat tempat lain. Fnet ni you lukis kat mana-mana lah. Okay, Fnet dengan S, if you look at is same direction. That's why dia sentiasa cos 0. Okay, boleh faham tak? Beza Fnet dengan F. Faham tak Melis? Faham. So Fnet tu total. Dia mesti sentiasa arah sama. So that's why kalau kita tengok Melis buat, betul lah dia buat cos 0. Sebab saya takut nanti ada orang dia pecahkan lagi. Dia buat ini cos 180, yang ini cos kosong. Lepas tu sini dah dapatlah pelik-pelik nanti jawapan dia. Because once you letak cos 180, you akan dapat negatif. So negatif akan dapat positif. Nanti you akan tambah. So dia terbalik lah nanti. So jawapan Melis betul lah 4.8 darab 10 kuasa 5 Joule. So dia masukkan dalam ni. So jawapan dia adalah 14.4 ms negatif 1. Which is betul lah, very good. Bagus Melis. Thank you. Okay. Boleh tak? Yang lain tu boleh follow ke tak ni? Boleh madam. Okay. So kita masuk kepada yang kedua. Okay. Ni pula. Man Kai Sheng. Okay, so kita tengok soalan dia. Number 9. 1500 kg. So ini adalah mass. Car accelerate uniformly. Okay. Kai Sheng, what is mean by accelerate uniformly? In velocity increase. Velocity increase, very good. Is it my A is 0 here? No. No, very good. So be careful the word, because some of your friend dia nampak je, oh uniformly, okay, A is 0. Dia tak nak baca yang depan. Tengok soalan, bila masa A0, bila velocity uniformly. But in your case here, dia bukan perkataan velocity here, the in front here, the word acceleration. So like Kaishan say that velocity, when acceleration uniformly, meaning the velocity is increased. So awak punya A ni bukan kosong. AU ada value but is constant. For example 10. So dia sentiasa 10. Doesn't matter what the time, kalau time, even though the time 0, even though the time is 10, the A always 10, A always 10. But the velocity is not 10, the velocity increasing. So please be careful dengan wording velocity dengan acceleration constant. Dia ada dua-dua, constant atau uniform lah, benda yang sama lah kan, constant atau uniform. Kalau velocity constant, yes, A0. But when acceleration constant, no, dia bukan acceleration 0, dia velocity increase dan A dia ada nilai. Kita tak tahulah nilai dia apa, dia kalau dia bagi dia ada lah. Kalau tak bagi, you have to assume dia adalah constant lah. Okay. So dia kata dia start from rest. Maksudnya U dia kat sini kosong lah. U is 0.
So U is 0 and reach 10. So maksudnya V kat sini 10 dan dalam within 5 second. Within 5 second lah. So I don't know lah A mana. Itu A saya punya contoh. So ini dia bagi tahu when saya tulis kat sini lah. Okay, ini dia punya cerita lah. So when T is 0, U is 0. When T is 5, the V is 10. Ini cerita dia. Okay, so we have A lah, which is the A we need to find. Okay, so the question asks you to find average power. So what is average power? So average power, so what Ganshan do, he use formula P average equals to W over delta T. Yes, correct. Okay, then he use F dot S over T. So do we have F? No, we don't have F. So how he find F? Okay, he use MA. So we have mass. Yes, so we need to find the acceleration. Can we find the acceleration? Yes. We have V because acceleration equals to V minus U over T atau Vuat. Ingat tak Vuat? Ni. So V, we have V 10. We have U 0. We have the time 5. So we get the F lah 3000. So dah dapat F 3000. The S, they give you S. No, they don't give you S. So how do we want to find S? Here, okay. So dia guna sutat. So S, we need to find U is 0. T, we already find here. T is 5 second. Yeah, here. T is 5 second. So A, we already find the A tadi. A tadi 10 bahagi 5, 2 lah kan. So, and then T. And D minus 2 divided by 5. So you get 2 lah. So your acceleration, you get M. 2 ms negative 2. Okay, so dia dapatlah S is 25. So you get S 25 and T is 5. So the answer is 1500 watt. Okay, boleh. Okay, ada cara lagi tak? Ada cara juga yang senang sebenarnya, iaitu you guna work energy theorem. Okay, macam mana nak guna work energy theorem? Okay, so you tahu bahawa tadi P equals to delta W over delta T. So W ni boleh guna delta K over delta T, iaitu half mv squared minus half mu squared over T. So ini cara lain lah ya. Okay, so half M ada, V ada, M ada, U ada, T ada. So you akan dapat jawapan yang sama. Ada tak siapa guna cara ni? Tak ada. Ada. So yang ni saya rasa dapat jawapan sama, cuba try. 1 berapa 500. V squared tadi adalah 10 squared, tolak saya factorize lah. 0 squared divide by T5. Okay, tekan. Ini macam mana nak tekan ni? Setengah darab 1500 darab 10 squared lah. 10 squared bahagi 5. Dapat jawapan sama. Dapat. Ini senang. Cara ni cepat lah. So because bila nampak je W, ingat W unit dia joule. Dia boleh sama dengan delta K atau any energy sebenarnya sebab unit dia pun adalah joule. Sebab kita belajar work energy theorem di mana you belajar there are no energy loss, tak ada energy friction, tak ada energy yang tu. So that's why totally yang supply akan sama dengan yang digunakan. Okay, so kita masuk soalan number B. Tak salah pun you nak guna cara ni pun okay, tak salah, tak ada masalah. Saya tunjuk je lah satu lagi cara ya. Okay, the second one, number B. The instantaneous power. Okay, what is mean by instantaneous power? Kan Shen, semua dia kena buat CM. What is mean by instantaneous power? Man kan Shen? Yang pada masa itu, that moment. At that moment, very good. At particular time. So we have time, right? We have specific time. So that's why when we look at the question, when they say mention instantaneous power lah, dia akan bagi time lah. So the time is 2 seconds. Okay, so the formula very good. Dia guna formula ni lah. Jangan guna formula ni. This one is for average. Instantaneous, this one, F dot V. So F, we don't have F but we know F equals to MA. Dia dah cari tadi, iaitu 1500 times 2 lah.
MA because M is constant, acceleration is constant. Because okay, kenapa you boleh guna A yang sama? Because the wording ni tadi. Accelerate uniformly. Meaning, tadi kan saya cakapkan bila T kosong dengan T berapa tadi 5, okay, dia nak cari T dekat 2. The acceleration that dia dapat tadi berapa? The acceleration you get 2, right? So 2. Here also 2, here also 2. So that's why you boleh guna MA. That's why you boleh guna acceleration yang sama. But dia tak ada perkataan uniformly, you cannot use meanings that the acceleration is changing lah. So kalau tak ada perkataan accelerate uniformly, you can't use the A here. But because the perkataan dia uniform atau constant, the A is constant. So that's why we can use the A here lah. So you just guna F equals to MA. Okay. V dia, how do you get V4 from here? Okay, kita tengok apa dia buat. So dia guna formula V squared equals to U squared plus 2AS. So U is 0, okay. So our A constant, but your S is 4. How do you get your S is 4 from here? Okay. So S equals to U. So we have U0, T because they mentioned the word T is 2, right? Half A, okay, so you get 4 lah. So apa yang Mankansian buat? So ini S kosong, ini dia dapat S 4. Yang ini S total berapa tak tahu 25 tadi. 25. Okay, so dia dapatlah S yang ni 4. Dia masuk dalam ni, so dia dapat V. So dia substitute lah inside here. So you get 1200 watt. Okay. Macam tadi kalau nak tukar ni dalam mode power, jawapan kalau boleh biar dalam power lah. So you tekan engineering mode ni. Ni engineering mode. Saya tunjuk balik Dah hilang kot. Ni satu part tekan ENG atas 8. Ini adalah engineering mode. So kalau boleh practice lah biar your answer dalam power lah. Kalau macam ni pun boleh. No, dia akan bagi sama je jawapan dia akan bagi correct je lah. Cuma kalau nak tukar lain kali tekan ni engineering mode ni, ENG, engineering mode. Okay, ada tak siapa-siapa guna cara lain? Saya rasa cara lagi senang. Ada tak cara lagi senang? P equals to F dot V. Okay, P equals to, F dot V, F equals to MA dot V. So M memang ada, V. V. Kenapa you tak guna buat Saya lupa ada formula itu. That's why macam mana kenapa you pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Macam direct je buat. Okay. So yang ini 0, ini 2. Kan dia bagi dah time adalah 2. So 2, so you get 4. Ini kan cara direct. Aduh, saya lupa pula formula ni ada. Okay. So this is very direct. Ini lagi senang. Ya. So kena ingat formula 3 tu, wu'at, sutat, wuzas. Okay, Mankansian. Boleh. Alright, thank you. Good. Okay, so the next one. Siapa lagi saudara? Aisyah. Okay, kita tengok Aisyah pula. Okay, a block of mass 100 kg. So dia bagi M 100 kg. Saya kadang balik 100 kg. So M 100 kg bring drag at constant speed. Aisyah, apa maksud constant speed? Mana Aisyah? Ya, cikgu. Apa maksud constant speed Aisyah? Baru je tadi saya terang. Apa maksud constant speed? A kosong ke tak kosong? A kosong. A kosong. Dalam kes ni, kenapa A kosong? Sebab dia bergerak arah yang sama. Walaupun sebenarnya perkataan constant speed tak semestinya dia sama dengan constant velocity tau. Tapi bila saya baca bring drag at constant speed bla bla bla, saya baca dia bergerak satu arah. So bila dia bergerak satu arah, maksudnya A boleh jadi kosong. Tapi kalau dia mention the word constant speed, tiba-tiba belas sekali dia kata okay it's changing the direction bla bla bla, ada changing direction, so A tak kosong.
So bila baca soalan, kena check dia punya direction first. Constant speed maksudnya value dia sama. Maksudnya you awak 5, we awak pun 5. Sampai habis 5 je. Itu maksud constant speed. Tapi disebabkan dia tidak berubah arah, so dia arah yang sama, the velocity is constant lah. So that's why A boleh jadi kosong. Sebab apa? A sama dengan V over U over T. Banyak kali dah saya tunjuk formula ni. 5 tolak 5 over T dapat kosong. So that A akan dapat kosong. Tetapi kalau dia cakap U adalah 5 gerak ke kanan. Lepas tu dia kata dia patah balik. Dia kata 5 juga. Tetapi bila patah balik negatif. Ingat ya, patah balik ke bawah yang soalan assignment. Soalan kuis yang floor tu, dia jatuh ke bawah tu kan, tepung tu. So when negative, you have to put negative lah ya. So bila negatif, apa jadi kat formula ni? So V awak akan ada negatif 5 tolak 5 over T. So ini tak kosong, ini akan jadi negatif 10 over T. So that's why bila baca soalan, please be careful. Baca constant speed doesn't mean constant velocity. But dia boleh sama kalau dia tidak changing direction. Saya ulang balik ya. Constant speed tidak semestinya constant speed doesn't mean is constant velocity. But they can be same if their direction are same. It's only one direction. Kalau dia hanya satu direction saja, baru dia boleh sama. So dalam kes ni dia adalah samalah. So that's why kita boleh buat A adalah kosong. So maksudnya U dia, V dia adalah 5 je. Okay, by applying force 150 Newton. If the force applied by pulling the string making the angle 60. So very good, bagus Aisyah lukis. Cantik lukisan dia, dia ada 60. Dan dia adalah attached to horizontal lah ya. Sebab dia kata force ni apply secara drag. So dia horizontal 60 tu, patutnya dia kena cakap ni 60 degree to the floor. Okay, to the floor maksudnya horizontal lah ya. Determine the rate of which work is done. So dia suruh cari work. So kita nak cari W lah. Okay, apa tu Aisyah buat ni? Mari kita tengok apa dia buat. Dia guna formula, the rate of work done. Sorry, the rate of work done adalah simbol dia power. Okay, bagus. So power sama dengan delta W over delta T. Okay, lepas tu dia guna formula apa ni? Sekejap ya, saya akan besarkan. Fs cos theta over T. So Fs cos theta over T. Lepas tu dia buat F cos theta S over T sama dengan V. Lepas tu Fv cos theta. So F dia dah bagi, V pun dah ada cos 60. So dia dapat 300 watt. Okey, kenapa daripada tadi Kak Aisyah, ini adalah formula average Aisyah. Yang ini adalah formula instantaneous. Macam mana daripada average boleh jadi instantaneous pula? Macam mana tu Aisyah? Madam tak faham kat situ. Kata tadi instantaneous at particular time. Kenapa tiba-tiba boleh guna pula? Sebab apa? Aisyah ni ada ke tak ada ni? Apa cikgu? Okey, apa formula power average? Delta W over delta T, betul tak Aisyah? Aisyah ni duduk kat mana ni? Kamu duduk internet awak lambat ke apa ni? Aisyah. Okey, power instantaneous F dot V Aisyah. Macam mana boleh sama? Tadi kawan you cakap tadi P average dengan P instantaneous lain. Instantaneous berlaku at particular time. Dia mesti ada time. Kenapa boleh tiba-tiba guna formula yang sama pula? Ada satu sebab. Cuba baca ayat dekat sini. Sebab perkataan apa tadi? Perkataan constant speed iaitu A kosong. Apa maksud dia? Maksudnya senang je lah. Bila T kosong, V dia adalah, U dia adalah 5. Bila T adalah 10, V dia adalah 5. So at any time,
T8 ke T7 ke V dia sentiasa 5, 5, 5 and 5. So dari sini power sama dengan, bolehlah guna power sama dengan F dot V because V pun constant. Ingat tak awak belajar mula-mula chapter ni dia punya learning outcome cakap force mesti constant, tak boleh berubah. Apa maksud force mesti constant? Maksudnya sepanjang dia nak tarik 100 meter ni, force yang apply should be same, should be constant. We cannot have, okay let's say at T0 force you 120, lepas tu bila T 10 dia dah penat dia buat F30, tak boleh. Dalam learning outcome awak force always constant. So when your V is constant, so automatically dia telah menjadi seperti P instantaneous, di mana power at all checkpoint adalah sama, iaitu 300, 300, 300. Faham ke tak faham ni saya cakap ni? Faham. Okay. Sekarang ni kalau awak ingat power instantaneous dengan power average tak sama. Okay, katakanlah bila T0 dengan T10. Kalau velocity U berubah, kata tadi U0, V10. Power dekat sini initial tak akan sama dengan power final. Dia tak akan sama. Sebab ini kosong. So sini kosong lah power dia. Tapi yang ini bila ada nilai, ada velocity, so power dia ada nilai, ada value. We don't know. So this power adalah berbeza at particular time. At certain time the value of power is different. Katakanlah P dekat sini initial 0. P dekat 1 katalah power dia 7. P dekat sini 8. Makin lama makin meningkat. Okay, ini adalah case di mana velocity is changing. Maksudnya ada berlaku perubahan velocity. So untuk cari P, kita kena guna P average lah, delta W over delta T. Maksudnya saya kena cari average power total kat sini dulu. So berapa total average kat sini? Dapatlah total power average. Kalau nak cari power instantaneous, saya akan cari particular. Okay, at T1 berapa P instantaneous dia? Saya dapat 7. So itu beza power average dengan power instantaneous. Instantaneous at particular time, dia ada specific power dia. Macam awak bawa kereta ataupun awak naik basikal. Adakah sepanjang perjalanan awak naik kayu basikal tu, power saya 100 je cikgu, 100 je. Mestilah kadang-kadang bila naik bukit awak penat, awak traffic light awak stop. So your power is changing, your power is not constant. Power you akan berubah-ubah. Okay. Tetapi soalan nombor 10 tadi, power dia sama. So ini kes apa? Ini adalah kes kereta control, macam kereta control. Pernah main tak kereta control? Pernah ada. Kereta control, power dia sama. Kenapa power dia sama? Sebab velocity dia, kalau you tekan, you tak stop, velocity dia is sama, constant. So maksudnya U dia katalah bergerak 10. So dia akan gerak 10 sampai you stopkan dia. So maksudnya power dia kat sini, power dia sentiasa sama. 8, 8, 8, 8, 8. So dalam kes ni, power average dengan power instantaneous adalah sama, iaitu 8 volt. Faham tak beza ni dengan ni soalan nombor 9 dengan nombor 10? Ni nombor 9, nombor 10. Boleh faham tak? Diam pula dah. Boleh ke tak boleh? Boleh, madam. Senyap juga, takut aku. Okay. Okay, so dah habis. Mana? Sekejap, kita kat sini. Kat mana? Saya tak jumpa muka awak kat mana. Dah habis kan? Okay, so saya nak ada masa sikit lagi. Saya nak tengok PSPM sekejap. So boleh dah siap ni, boleh upload lah tutorial dengan apa tadi? Short note. Boleh upload dah. Bukan by session betul, by session. Okay, tolong buat PSPM, there are some of your friend dah siap dah PSPM, bagus. Okay, kita tengok soalan tahun lepas. Yang ini ada yang saya bagi, tolonglah buat. Yang ini saya tak check lah, yang ini sebab apa? Sebab adalah sebabnya. Kalau perasan semua soalan quiz saya semua kat sini. Ini soalan quiz.
Okay, kita tengok soalan number ni. Ni tahun lepas punya soalan. 5 markah. Oh, saya tak bagi awak lagi dia punya tu, nanti saya bagi berapa markah untuk setiap tu. Sekejap saya buka dulu. Saya takut saya lupa. Ni. Okey, saya patutnya bagi awak ni, ini baru sebab diorang baru tukar. Ini adalah jadual penentu ujian pemilihan sumatif JP UPS. Ini UPS punya lah ya. Okey, UPS minggu depan tau. So untuk UPS, physical quantity akan ada 3 soalan. Kinematic of linear motion akan ada 9 soalan. Momentum akan ada 3 soalan. Forces akan ada 6 soalan. So inilah total dekat sini berapa ni? 6 tambah 3 tambah 9. Berapa? 20 18. 18 eh? 18 ke 21? 3 tambah 9 tambah 3 tambah 6. 21 kan? Kenapa dia 20 ni? 21 ke? Cuba tengok ni markah pula, markah. 4 tambah 13 tambah 4 tambah 9. Alamak, salah kira. 4 tambah 13 tambah 4 tambah 9. 30. Benda ni 30 markah pula dah. Okey. So inilah soalan yang akan, inilah berapa banyak. Masa saya awak akan ada 20 soalan. Memang dia bagi awak 20 soalan. Okey, so banyaknya akan keluar dekat chapter 2 ni. Kalau awak tengok chapter 2 9 soalan, chapter forces ni 5 soalan. Nanti saya tengok balik sebab yang ni memang latest, so markah dia memang 100%. So total dia adalah 60 sebab dia akan pecahkan 20, 20, 20. Okey. So minggu depan awak akan ada UPS ni lah, ABC So soalan dia saya rasa tak adalah susah, saya tengok pun macam okey je soalan dia. Okey dah soalan ni. Okey, so dah okey. Figure 4 show 40 kg cupboard being pulled up along a rough. So ada perkataan rough rough inclined plane 30 degree to the horizontal by a light rope. The cupboard move at constant velocity. Apa maksud constant velocity? A kosong. The coefficient of kinetic friction between the cupboard and inclined plane is 0.5. Ini adalah simbol mu. Jangan confuse friction force dengan coefficient. Coefficient tak ada unit. So dia adalah mu. Soalan pertama, draw free body diagram. 2 markah. Betul ke ni chapter 4? Salah. Chapter 5. Salah baca soalan. Chapter 5 kita. Chapter 5 ni. Okay. A 2 kg object moving with initial velocity 5. Ni 5. 5 acted on a force. Oh bukan, tak ada kat sini. Okay, dia bagi mass 2, dia bagi initial velocity U adalah 5. Acted by a force of 2 Newton. So ini 2 Newton. Figure 5 show force displacement graph. Determine the velocity of the object at 10 meter. 3 markah. Macam mana nak buat ni? Ingat apa saya cakap, kalau nampak soalan graph, ada 2 je possible. Apa 2 possible tu? Satu adalah apa? Area under the graph. Satu lagi boleh jadi apa? Ada 2 je possible. Satu area under the graph, satu lagi boleh jadi Gradient. yes, gradient. Okay, so dalam kes ni awak rasa nak guna yang mana? Dia ambil yang ni lah. Sekejap. Saya kena buka ni. So dalam kes ni kita nak ambil yang mana? Gradient ke area under the graph? Cepat. Area. Area. So dalam kes ni kita akan ambil area under the graph. Okay. So saya akan guna area under the graph. Okay. So kita akan guna area under the graph. So 5, alamak dia tak conteng pula dah.
Sekejap ya. So 5A, so kita akan guna velocity. So area under the graph ni akan dapat work. Sebab apa dapat work? Work sama dengan F dot S. F, S. Dapatlah work. So work sama dengan F dot S sama dengan area under graph. Graph apa? F against S. Ini cara yang baguslah untuk penulisan. Okay, force. Berapa force awak tadi dia bagi tahu? 2. So 2. Displacement. Berapa displacement dia? 10. Cos kosong lah sebab dia bergerak. F dengan S adalah selari. Parallel. Okay. So area under the graph. Okay, kita pecah lah ataupun buat bentuk trapezium je lah. Half 5 plus 10. Be careful with the unit. So your unit is okay lah dalam meter. Darat dengan tinggi. Berapa lebar je 2 lah. So 2. Saya nak cari apa ni Ibu macam dah confused. Saya dapat work. Cari work dulu. Okay, tak boleh guna F ni sebab F ni dia dah berlainan. Okay, betul. Okay, so saya dapatkan work dululah. Okay, dah dapat work, so kita guna F dot S iaitu F sama dengan MAS. So dalam kes ni 2 potong, so maknanya saya dapat 15 joule. So dalam kes ni 15 joule, okay, sama dengan MAS. So 15, M saya 2, A tak tahu. S saya adalah 10, so saya akan dapat A. 15 sama dengan 20A. So saya cari A dulu, dah dapat A nanti saya akan guna buat lah. V equals to U plus AT. Ada tak time? Rasanya macam tak ada time kan, tak boleh guna buat. So kita kena guna buzas. U squared plus 2AS. V final dia ke? V final. Kita nak cari V final lah kan? Betul lah nak cari V final. U adalah 5 squared tambah 2. A ni dah ada tadi, S adalah 10. Okey, kenapa saya tak boleh guna formula yang F dot S ni? Sebab force dalam kes ni tak constant. So saya tak boleh guna direct macam tu lah. So saya kena guna satu-satu. So 3 markah agak banyak jugalah nak buat ni. Ya? Tak apa, cuba try buat nombor 5 ni. Try buat ni nombor 5 markah ni. Jawapan dia ada kat bawah tu. Boleh try cuba buat. Okey, dah habis masa lah, saya tak boleh nak sempat nak buat ni. Tak apa, nanti kalau saya sempat saya buat video lah pasal ni. Okey, ada berapa soalan nak tanya? Ada tak?